فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat-sahabat, khususnya sahabat pencinta Al-Quran dan juga tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita semua pada pagi ini sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon agar Allah Taala kurniakan maghfirah kepada kita, keampunan akan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lebih-lebih lagi kita ini berada di ambang Ramadan. Kita akan melangkah masuk dalam bulan Ramadan yang merupakan bulan ibadah, bulan maghfirah, bulan yang sepatutnya kita mendapat maghfirah, keampunan. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita kerana kita ini adalah manusia yang banyak melakukan kesilapan, dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersempenakan dengan kedatangan bulan Ramadan ini, saya mengambil kesempatan untuk mengutarakan satu perbincangan bersama dengan sahabat-sahabat sekalian pada pagi ini, iaitu satu tajuk yang berkaitan dengan fatwa-fatwa moden yang mempunyai kaitan dengan ibadat puasa dalam bulan Ramadan. Baik, kenapa saya memilih tajuk ini? Kerana apabila kita menyebut perkataan fatwa moden, itu menunjukkan bahawa adanya fatwa-fatwa lama ataupun fatwa klasik dan classical fatwa. Jadi apa beza di antara fatwa-fatwa lama ataupun fatwa-fatwa klasik ataupun tradisi yang kita menerimanya daripada para ulama dahulu berbanding dengan fatwa-fatwa moden. Jadi ini antara perkara yang kita akan lihat pada pagi ini. Baik, untuk manfaat kita semua pada pagi ini, saya akan merujuk kebanyakan fatwa itu adalah fatwa yang berbentuk institusi, bukannya fatwa individu ataupun orang perseorangan. Jadi fatwa yang berbentuk institusi ini adalah lebih baik sebenarnya untuk melengkapkan fatwa-fatwa individu yang datang daripada satu-satu individu ataupun batang tubuh seseorang ulama. Sebab bila kita menyebut tentang institusi, sudah tentu ianya dianggotai oleh ahli-ahli jawatan kuasa yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain berdasarkan kepada bidang kepakaran masing-masing. Jadi itu lebih baik dan lebih selamat untuk kita beramal. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, apabila kita membincangkan fatwa moden, maka ini menunjukkan bahawa ada kemungkinan dalam tajuk-tajuk yang tertentu wujudnya perbezaan di antara fatwa lama ataupun fatwa tradisi, fatwa klasik berbanding dengan fatwa moden. Jadi apabila kita menyebut tentang fatwa moden, maka kita ingin melihat apakah keperluan-keperluan untuk kita merujuk kepada fatwa moden berbanding dengan fatwa-fatwa lama. Baik, kita mulakan dengan beberapa contoh yang mudah terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada contoh-contoh yang lebih kompleks dan juga complicated. Baik, antaranya perkara yang biasa dibincangkan berkenaan dengan hukum kita bersugi ataupun menggosok gigi. Ini antara benda yang daripada dulu lagi sejak kita kecil, kita mulai berpuasa, antara perkara yang sering menjadi bahan percakapan dan juga perbincangan adalah hukum menggosok gigi pada siang hari Ramadan, khususnya selepas waktu zuhur, selepas tergelincir.
matahari. Jadi ini antara perkara yang sering kali dibincangkan. Jadi kenapa ini ada keperluan? Kerana kita mengetahui bahawa minta maaflah kalau saya menyebut bahawa mulut kita, gigi kita ini memang dia mudah berbau, mudah berbau. Jadi apabila dia mudah berbau, ia akan mengganggu, ia akan mengganggu ahli keluarga, teman-teman, kawan-kawan kita yang berada berdekatan dengan kita. Selain daripada ianya mengganggu orang-orang yang ada di persekitaran kita, di sekeliling kita, sebenarnya ia juga sedikit sebanyak mengganggu self confidence, keyakinan diri kita. Kita nak bercakap pun tak selesa sebab kita boleh perasan, kita dapat menyedari bau yang tidak enak ataupun bau yang tidak sesuai yang keluar daripada mulut kita. Jadi sedangkan kehidupan kita sekarang ini antara perkara yang sangat kita pentingkan ialah self confidence ataupun keyakinan diri. Jadi ini antara perkara yang kita perlu bagi tumpuan. Maka dengan sebab itu contoh yang pertama yang kita hendak lihat pada pagi ini ialah berkenaan dengan hukum kita menggosok gigi khususnya selepas gelincir matahari ataupun selepas tengah hari waktu zuhur. Jadi apa yang kita ketahui bahawa bau mulut kita ini ada dua kemungkinan, ada dua faktor yang menyumbang kepada bau mulut kita. Yang pertamanya ialah mulut itu sendiri. Mulut itu sendiri kerana apa yang kita makan ataupun gigi kita rosak, gigi hitam berlubang dan sebagainya, itu mengeluarkan bau yang tidak sesuai, bau yang jikalau dihidu oleh orang yang berhampiran dengan kita maka ianya mengganggu mereka. Yang keduanya ia adalah bau yang datang dari perut kita. Ini adalah satu apa kita kata faktor yang besar apabila dikaitkan dengan puasa. Jadi apabila perut kita kosong, maka gas-gas yang ada itu menyumbang kepada bau nafas kita. Jadi bila kita bercakap, kita boleh perasan ada di kalangan sahabat-sahabat kita bila dia bercakap dia tutup mulut, kan? Kadang-kadang tutup mulut itu sebab nak tutup gigi kita yang kita rasa tak cantik ataupun hitam dan sebagainya. Tapi banyak juga, ramai juga di kalangan kita yang tutup mulut kerana dia bimbang, dia khawatir bau nafasnya itu, bau mulut itu akan mengganggu kawan-kawannya. Jadi ini antara sebab kenapa kita perlu bincang tajuk seperti ini. Baik. Jadi apa yang berlaku ni ialah kerana memang ada anjuran daripada Nabi SAW supaya kita menggosok gigi ataupun menjaga kebersihan mulut. Dan hadis-hadis yang datang daripada Nabi kita Muhammad SAW adalah menjadi punca kenapa para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan hukum kita membersihkan mulut selepas tengah hari pada siang hari Ramadan. Contohnya, jikalau saya boleh rujuk kepada fatwa daripada mufti wilayah persekutuan, fatwa daripada daripada pejabat mufti wilayah persekutuan sebagaimana yang saya sebut, dalam negara kita ini itu lebih berbentuk institusi berbanding dengan individu, kerana fatwa itu dianggotai oleh jawatan kuasanya, ada anggota ahli jawatan kuasa. Jadi itu lebih selamatkan, lebih menenangkan hati kita. Jadi apabila soalan diajukan kepada pejabat mufti wilayah persekutuan tentang hukum kita menggosok gigi ataupun kita bersiwak ataupun kita bersugi selepas gelincir matahari, maka apa jawapan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan? Maka pejabat mufti menjawab bahawa hukum gosok gigi ataupun bersiwak selepas zuhur, selepas gelincir matahari adalah khilaf di kalangan para ulama. Maknanya ialah para ulama berbeza pendapat, berbeza pendapat. Jadi ada dua pendapat yang biasa kita dengar. Pendapat yang pertama mengatakan makruh. Bila makruh maknanya ianya dilarang. Cuma darjat larangan itu tidaklah seserius hukum haram.
Larangan dalam agama ni dia ada dua. Kan, satu makruh, yang keduanya haram. Jadi setengah-setengah daripada kita ni bila sebut makruh dia kata boleh. Sebenarnya bukan boleh. Hukum boleh itu adalah ibahah. Ibahah tu boleh, harus. Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau makruh, maknanya ia kalau kita lakukan kita tak dapat apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan kita diberi pahala. Jadi itu yang dimaksudkan dengan makruh. Jadi makruh itu dia termasuk dalam larangan. Cuma larangan itu darjatnya ringan, tidaklah menyebabkan kita berdosa. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahawa menggosok gigi selepas waktu zuhur hukumnya adalah makruh. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawa harus, boleh, tidaklah dilarang menggosok gigi selepas daripada gelincir matahari. Jadi antara dua pendapat ini, yang mana yang dipilih oleh pejabat mufti wilayah persekutuan? Jadi dalam jawapan fatwa itu, pejabat mufti wilayah persekutuan menyatakan bahawa pendapat yang sahih dan rajih, pendapat yang lebih benar, pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat di sisi pejabat mufti wilayah persekutuan adalah hukumnya harus. Maknanya tidak dilarang untuk kita bersugi ataupun menggosok gigi selepas daripada waktu zuhur. Jadi apa alasan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan? Alasan mereka ialah kerana berdasarkan dalil-dalil agama itu menunjukkan bahawa menggosok gigi itu disunnahkan untuk kita melakukannya kerana itu memang menjadi sunnah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang waktu, kan, tanpa ditetapkan waktu-waktu yang tertentu. Kita sentiasa digalakkan untuk menjaga kebersihan mulut. Dan alasan yang disebut oleh pejabat mufti wilayah persekutuan ialah kerana bau mulut yang melampau juga mengganggu, tidak disukai oleh sesiapa yang ada berhampiran dengan kita. Jadi ini antara perkara yang perlu kita perhatikan, sebab kita orang Islam apabila kita melakukan ibadah, kita tidak mahu dipandang jijik, kan, kita tidak mahu ibadat kita itu sampai ke tahap mengganggu orang lain. Jadi apabila kita tidak menggosok gigi sampai dah separuh waktu siang itu, maka sudah tentu mulut kita ini mengeluarkan bau. Sedangkan kalau kita jaga kebersihan mulut pun masih ada juga bau-bau itu. Cuba bayangkan apabila dalam tempoh yang lama kita tidak menggosok gigi, maka itu lebih-lebih lagi akan mendatangkan bau yang tidak menyenangkan. Jadi dengan sebab ia adalah sunnah, maka kita ingin melihat sejauh manakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menitik beratkan kita menjaga kebersihan mulut. Contoh yang pertamanya adalah hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini perawinya, sahabatnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la'amartuhum bis-siwak ma'a kulli salah." Andai kata tidak membebankan umatku. Nabi kata andai kata tidak membebankan umatku. Kita semualah. Nescaya aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap kali hendak solat. Jadi dalam hadis Bukhari ini, Nabi menggunakan lafaz mutlak, kan, absolute. Jadi apabila Nabi kata setiap solat, kan, ma'a kulli solah, setiap kali sembahyang. Jadi Nabi tidak menyatakan bahawa kecuali bulan Ramadan, kan. Maknanya asar, waktu asar selepas daripada waktu zuhur, kan. Jadi bila kita sembahyang asar pun termasuk dalam waktu yang disunatkan kepada kita untuk kita menggosok gigi. Jadi ini antara pendapat ulama sebagaimana yang dipilih dalam fatwa mufti, pejabat mufti wilayah persekutuan, untuk mengatakan bahawa pada setiap kali kita sembahyang, kita memang digalakkan untuk jaga kebersihan mulut. Jadi alangkah indahnya, cantiknya dan bersihnya bagaimana personal hygiene, kan, yang diajarkan oleh agama kepada kita. Baik, hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha
Hadis ini dalam Sunan An-Nasa'i, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku mataharatun lil fam mardatul lirabb. Jadi bersiwak itu boleh membersihkan mulut dan mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala suka kan untuk kita menjaga kebersihan mulut. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa dengan sebab itlaq. Dan itlaq maknanya lafaz perkataan yang Nabi guna itu mutlak, absolute. Jadi dengan sebab perkataan yang Nabi guna itu adalah mutlak, dan Nabi tidak mengecualikan. Nabi tak sebut dalam hadis itu kecuali bulan Ramadan ataupun kecuali selepas daripada waktu zuhur bulan Ramadan. Nabi tak sebut. Maka menyebabkan pendapat yang dipilih oleh mufti tadi yang kita sebut tadi menunjukkan bahawa hadis itu adalah cukup umum, mencakupi semua termasuk orang yang berpuasa pada waktu siang hari Ramadan walaupun selepas daripada gelincir matahari. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa kita tetap disunatkan untuk mengamalkan kebersihan mulut walaupun selepas daripada waktu tengah hari. Apatah lagi dalam hukum kita berpuasa ini kita dibolehkan untuk berkumur, kan? Kita dibolehkan berkumur, kita dibolehkan untuk menelan air liur kita, kita tidak disuruh untuk mengeringkan mulut kita dan sebagainya. Maka itu menunjukkan bahawa kita menggosok gigi itu adalah termasuk dalam perkara yang kelaziman yang disunatkan kepada kita untuk kita teruskan. Baik. Dan itu juga adalah pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang merupakan tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Manakala dan Imam Nawawi menyebut pendapat-pendapat ulama lain dalam kitab Al-Majmu' beliau, yang mana Al-Imam An-Nawawi memetik pendapat Al-Mutawalli dan juga pendapat ulama lain yang mengatakan bahawa ketika mana orang yang berpuasa dia berkumur, maka dia pasti akan memasukkan air ke dalam mulut. Jadi bila kita berkumur, kita akan masukkan air dalam mulut. Dan kita tidak disuruh bila air masuk dalam mulut, mulut kita basah dengan air itu, maka kita tidak diwajibkan mengeringkan mulut kita tadi dengan alat apa sekalipun. Jadi bila kita berpuasa, jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahawa bila kita berpuasa, sebab kita rasa kering mulut kan, kita dah berpuasa beberapa jam, maka bila kita berkumur, kita rasa lega sedikit sebab mulut kita basah. Tapi itu tidak merosakkan puasa kita. Jadi itu cantik sebenarnya agama kita ini. Malah antara sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi menjirus badan baginda, kepala baginda apabila berpuasa. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa dalam bulan puasa ini boleh bila kita rasa letih, kan, kita rasa kehausan dan sebagainya, kita nak datangkan mood, kita nak segarkan, nak datangkan kekuatan dalam diri kita, ada menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan sesuatu yang boleh menyegarkan diri kita. Zaman kita hari ini, contohnya kita buka aircon bagi sejuk dan kita mandi dan seumpamanya. Jadi itu antara contoh bagaimana cantiknya agama kita ini. Baik, kemudiannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bahawa dalam sahihnya ada satu bab yang menunjukkan bahawa bolehnya bersugi, bersiwak, menggosok gigi, yang mana sama ada menggunakan alat yang basah ataupun alat yang kering. Sebab zaman dahulu mereka gunakan kayu sugi kan. Jadi sama ada kayu sugi itu dibasahkan ataupun kering. Maka apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, Imam Bukhari mengatakan bahawa dalam hadis-hadis perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bersugi untuk kita sembahyang, setiap kali kita wuduk, maka Imam Bukhari kata apa? Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengecualikan bagi orang yang berpuasa. Mana hukum sunatnya kita bersugi itu ataupun menggosok gigi itu adalah sama. Jadi aplikasi dia terpakai juga kepada orang-orang yang berpuasa. Dan ini antara
pendapat Atha dan juga pendapat Qatadah yang merupakan di kalangan kibar tabi'in, tokoh-tokoh tabi'in. Dan itulah juga pendapat Al-Hafiz Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahawa dengan bab ini Imam Bukhari memberi isyarat bahawa dia tidak bersetuju, dia membantah orang yang menganggap makruh menggunakan siwak yang basah bagi orang yang berpuasa. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa tokoh besar seperti Imam Bukhari, seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menganggap bahawa tidaklah dilarang dan tidaklah makruh untuk kita menggosok gigi, menjaga kebersihan mulut walaupun sudah petang. Kan? Walaupun sudah petang, walaupun dah hampir berbuka puasa. Kadang-kadang kita dalam bulan Ramadan ni kita dijemputkan, kawan-kawan jemput buka puasa iftar di rumah dan sebagainya. Kita tak gosok gigi. Jadi bila kita bercakap di meja makan lebih kurang setengah jam, sejam sebelum buka puasa tu malu sebenarnya bila kita bercakap bau yang keluar daripada mulut kita tu memang tidak menyenangkan lah. Jadi dengan fatwa-fatwa yang saya baca ini bolehlah terpulang kepada tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian untuk memilih. Jadi apa yang kita boleh lihat, fatwa tadi mengesyorkan supaya kita tetap berpegang kepada sunnahnya kita ini menjaga kebersihan mulut, mementingkan bau mulut yang sesuai, bau mulut yang tidak mengganggu kawan-kawan di sekeliling kita walaupun kita sedang berpuasa, lebih-lebih lagi bila kita hadir dalam majlis berbuka puasa yang dijemput oleh jiran-jiran, kawan-kawan dan sebagainya. Baik, jadi itu satu contoh yang boleh saya utarakan. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, antara perkara yang seringkali menjadi perdebatan berkenaan dengan hukum perkara-perkara yang membatalkan puasa ini adalah seperti kita penggunaan inhaler, kan, kita sembur pada mulut kita, ubat-ubat seperti itu. Jadi ini antara perkara yang seringkali menjadi perbahasan. Sebagai contoh, kalau saya boleh sebut soal isu-isu seperti derma darah, ataupun kita terima darah ataupun mengambil darah, kan, untuk ujian-ujian yang tertentu dan sebagainya, ataupun pemeriksaan. Ada di kalangan kita yang contohnya perlu diperiksa bahagian belakang, kemaluan belakang sebagai contoh. Kadang-kadang ada di antara kita ni yang sakit perut, kan, cirit-birit dan sebagainya, menyebabkan doktor perlu melihat keadaan najis kita. Maka doktor akan masukkan jari dalam kemaluan belakang dubur kita itu untuk melihat keadaan najis pada bahagian belakang kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang seringkali menjadi persoalan di kalangan orang-orang awam. Termasuklah ibu-ibu mengandung, dalam proses ibu-ibu yang mengandung yang perlu diperiksa bahagian sulit itu, perlu dimasukkan alat ataupun jari dan sebagainya oleh doktor dan sebagainya, sehingga menyebabkan ada di kalangan kita yang berpendapat bahawa itu adalah perkara yang membatalkan puasa. Jadi itu antara fatwa-fatwa sebelum ini yang kita boleh lihat. Jadi ini antara perkara yang boleh kita bincangkan. Baik, sebagai contohnya, kalau saya boleh sebut di sini, dalam panduan berpuasa bagi pesakit, ini contoh rujukan tahun 2013, lebih kurang 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, ada rujukan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. JAKIM mengeluarkan satu panduan berpuasa bagi para pesakit. Jadi dalam panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM itu, kita dapati bahawa ada senarai perkara yang kita sebut sebagai rawatan ataupun perubatan yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa. Antaranya ialah yang disebut dalam panduan ini ialah seperti ubat titis mata.
Kan ubat titis mata ni bila kita titiskan eye drop itu ke mata kita, sebenarnya mata kita ni kalau tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian perasan, dia ada macam longkang. Kan dia ada macam longkang, lepas tu dia ada lubang yang dia akan turun ke bahagian hidung kita ni dalam. Jadi sesiapa yang biasa menggunakan ubat titis mata ni, mungkin dia akan perasan bahawa seolah-olah dia akan terasa something masuk ke dalam hidungnya. Nah, walaupun dititik pada bahagian mata, dia akan terasa. Jadi ini antara sebab kenapa ada di kalangan pesakit ataupun para pengguna ubat titis mata bertanyakan fatwa. Sedangkan mata ni tak ada kaitan dengan makan minum, tapi dengan sebab dapat dirasakan ubat titis tu dia macam masuk melalui liang-liang yang tertentu. Samalah juga dengan ubat titis telinga, kan, ubat titis telinga dan juga cucian telinga. Maka dalam panduan puasa yang dikeluarkan oleh pihak JAKIM dan digunakan oleh KKM, pihak Kementerian Kesihatan, mereka mengatakan bahawa ubat titis mata dan juga titis telinga serta apa-apa ubat yang digunakan untuk mencuci telinga itu tidaklah membatalkan puasa. Walaupun kita tahu memasukkan sesuatu dalam rongga itu adalah perkara yang membatalkan puasa, tapi para ulama sebenarnya membahaskan perkataan rongga itu, jauf. Jadi jauf, yang disebut jauf ataupun rongga itu apa maksud dia? Jadi antara penjelasan para ulama, khususnya ulama-ulama contemporary, ulama-ulama masa kini, mereka mengatakan bahawa jauf itu lebih merujuk kepada ruang dalam perut kita ini, tempat menghadamkan makanan. Itu yang dimaksud dengan jauf. Jadi menyebabkan fatwa-fatwa moden mengatakan bahawa walaupun kita titiskan ubat eye drop pada mata kita, walaupun sebahagian daripada eye drop itu dia masuk melalui bahagian tertentu pada mata kita dan dia turun kepada bahagian hidung dan seumpamanya, ataupun telinga kita dan sebagainya, maka itu tidaklah dimaksudkan dengan jauf yang disebutkan dalam nas-nas agama. Jadi itu yang pertama, panduan yang dikeluarkan oleh pihak KKM berdasarkan kepada sumber daripada JAKIM. Kemudian yang keduanya adalah tablet, ubat yang diletakkan bawah lidah. Kan ini adalah di kalangan kita yang ada penyakit-penyakit tertentu. Contohnya jantung ke apa ke, dia ada ubat-ubat tertentu yang diletakkan di bawah lidah. Maka apabila ubat itu tidak ditelan tapi ia diletakkan di bawah lidah, maka penggunaan ubat itu tidak membatalkan puasa. Dia tidak membatalkan puasa. Hukum kita menggunakan ubat tablet yang diletakkan bawah lidah tu sama seperti kita rasa makanan dengan menggunakan lidah. Kan kita letak makanan pada lidah, kita rasa. Jadi itu lebih kurangnya kedudukan itu. Jadi tablet ataupun ubat yang diletakkan di bawah lidah yang kita tidak telan, maka itu adalah tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian yang ketiganya adalah apa yang kita sebut sebagai prosedur gigi, kan, sama ada cabut gigi, kita bersihkan gigi, tampal gigi dan sebagainya, pembedahan pada bahagian mulut kita, gigi itu. Maka ada di kalangan kita ada masalah gigi geraham bongsu dan sebagainya, jadi perlukan prosedur tertentu, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Baik, kemudian selain daripada itu, semua jenis injection, semua jenis injection, sama ada melalui lapisan kulit, injection pada muscle, kan, pada otot, injection pada sendi, kan, injection pada salur darah, maka itu semua tidak membatalkan puasa. Jadi ada di kalangan kita ni kena cucuk, kan, kena cucuk kena cucuk bahagian perut, kan. Ada di kalangan kita yang ada kencing manis, insulin, kena cucuk pada bahagian tertentu, abdomen. Ada juga di kalangan kita yang kena cucuk lututnya, lutut sakit. Jadi semua
injection suntikan seperti itu tidak membatalkan puasa, kan, berdasarkan kepada panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM. Baik, kemudian selain daripada itu, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, derma darah, pemindahan darah, pengambilan sampel darah untuk ujian makmal dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian ini penyakit zaman sekarang lah, angiogram, kan, prosedur angiogram. Sebab ada isu berkaitan dengan jantung, nak cek jantung, maka dimasukkan satu tube. Tube ni dimasukkan ke dalam salur darah, kan, untuk dicek keadaan jantung kita yang dipanggil sebagai angiogram. Angio ini, walaupun kita masukkan sesuatu dalam tubuh, tapi panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM mengatakan bahawa itu tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian selain daripada itu, pemeriksaan prosedur yang dipanggil sebagai laparoskopi. Laparoskopi iaitu pemeriksaan dalam tubuh kita yang mana ada device, kan, alat yang dimasukkan melalui dinding perut, abdomen kita itu untuk dicek keadaan dalam tubuh kita. Maka prosedur laparoskopi itu tidak membatalkan puasa. Dan samalah juga ubat yang kita kumur, kan, ubat yang kita kumur, gargle kita kumur, walaupun dia sampai air sampai dekat tekak gitu, tapi kita tak telan, kita tak telan. Ataupun yang kita spray pada mulut yang mana kita tidak telan, maka itu tidak membatalkan puasa. Cuma ada orang tanyalah, kan, ada di kalangan kita yang tanya, bukankah kita boleh rasa, kan, kita boleh rasa ubat yang kita spray ataupun ubat kumur yang kita gargle tadi, bukankah kita boleh rasa? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya agama kita ni adalah satu agama yang mudah, kan, agama yang mudah. Walaupun agama kita mempunyai banyak peraturannya, banyak undang-undangnya, etika, adab dan sebagainya, tapi pada masa yang sama Islam ni dia datang kepada kita sebagai suatu agama rahmat kepada kita semua, sehingga ia tidaklah membebankan kita, walaupun ada undang-undang, ada peraturan yang banyak. Contohnya dalam bab ini, walaupun ubat yang kita spray pada mulut, kita boleh rasa, kita boleh rasa, tapi kuantiti yang ada itu, walaupun kita boleh rasa dan dia masuk juga, tetapi kuantitinya itu terlalu sedikit sehingga ianya dimaafkan. Sebagaimana kita berkumur lah, kita berkumur dengan air pipe, kita berkumur dengan air telaga sebagai contoh, kan, kita berkumur, kita basahkan mulut kita, dan kalau kita boleh rasa air yang kita kumur itu sebenarnya kita boleh rasa. Jadi dengan apa yang kita rasa itu, sedikit sebanyak yang kita telan itu, dengan air liur kita yang kita telan dan sebagainya, itu kuantitinya terlalu sedikit, maka ianya dimaafkan. Itu tidak menjadi perkara yang merosakkan ibadat puasa kita. Maka begitulah juga hukum yang terpakai kepada ubat kumur, spray pada mulut dan sebagainya, sebab kuantitinya terlalu sedikit, walaupun kita terasa. Jadi kita tak perlu selepas kita spray mulut kita, kita nak pergi kumur, nak buang semua tu, itu tidak perlu. Itu sudah dianggap sebagai kita melampau. Jadi kita tak payah. Jadi itu dimaafkan. Baik, kemudian selain daripada itu, penggunaan ubat buasir, kan, penggunaan ubat buasir dengan kita masukkan semula bahagian buasir yang kita keluar itu, kita masuk balik pada tempatnya. Jadi walaupun kita masukkan sesuatu pada kemaluan belakang kita, tapi itu tidaklah dianggap sebagai memasukkan sesuatu dalam jauf yang disebut dalam nas yang boleh membatalkan puasa. Jadi itu contoh apa yang disebut dalam panduan pada tahun 2013. Ini JAKIM, kan, JAKIM mengeluarkan panduan berpuasa pada tahun 2013. Selain daripada itu, bius, kan, bius, kalau bius setempat ataupun bius separuh, maka itu tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian
dalam panduan ini juga dikeluarkan panduan-panduan pada tahun 2013. Ini saya baca yang 2013 dahulu supaya tuan-tuan dan puan boleh nampak dia punya perbezaan. Baik, dalam panduan 2013 ada senarai perkara yang membatalkan puasa. Baik, perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Yang pertamanya adalah segala jenis ubat yang kita perlu telan. Sama ada dia tablet ubat biji ataupun ubat minum, sirap dan seumpamanya. Maka semua ubat yang kita ambil, consume dengan cara kita telan ubat biji ataupun ubat minum, maka itu semua membatalkan puasa. Itu tidak ada isu. Kan? Itu daripada dahulu lagi fatwa, sehinggalah fatwa-fatwa yang terbaru pun, maka itu tidak ada pengecualian. Jadi ubat-ubat yang kita telan, sama ada ubat tablet biji ataupun ubat sirap minum, maka itu semua membatalkan puasa. Itu tidak ada isu. Kemudian yang kedua ni ada isu. Yang kedua ni ada isu iaitu berkenaan dengan inhaler, kan? Inhaler ataupun alat sedutan. Maka untuk ubat yang menggunakan inhaler bagi pesakit asma sebagai contoh, orang-orang yang lelah, kan, mengalami penyakit lelah ataupun ada problem dengan paru-paru, maka mereka menggunakan inhaler. Jadi ini ada split, kan, ada perbezaan pendapat. Fatwa-fatwa dahulu menyebut bahawa itu adalah termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa kerana apa yang disebut itu ada molekul-molekul yang masuk ke dalam saluran pernafasan dan dia pergi kepada perut. Jadi tetapi pada masa yang sama ada fatwa-fatwa lain yang mengatakan bahawa penggunaan inhaler itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu terpulang kepada sahabat-sahabat sekalian untuk memilih di antara dua fatwa itu. Alasan fatwa yang kedua yang mengatakan bahawa penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa kerana apabila mereka melihat bahan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah terlalu sedikit, kan, adalah terlalu sedikit. Perbandingan ataupun analogi yang dibuat adalah sama sebagaimana yang saya sebut tadi. Bila kita berkumur ataupun kita makan sesuatu, kita tidak berkumur balik. Apa yang kita kumur itu ataupun apa yang ada pada mulut kita sebenarnya dia masuk juga dalam tekak kita, dia turun dalam saluran yang ada dalam tubuh kita. Tapi kenapa ia dimaafkan dalam agama? Kerana ia terlalu sedikit, kan? Kuantitinya terlalu sedikit. Maka kajian yang dibuat bagi pengguna inhaler, bahan yang masuk ke dalam apa yang dipanggil sebagai jauf, kan, jauf, rongga, khususnya bahagian tempat di mana makanan itu dihadamkan dalam tubuh kita, jumlahnya terlalu sedikit. Jumlahnya terlalu sedikit. Maka sebab itu dibandingkan dengan kuantiti air ataupun bahan yang masuk apabila kita berkumur. Maka jikalau berkumur itu dimaafkan dalam agama dan tidak membatalkan puasa, maka begitulah bagi pengguna inhaler. Jadi itu contoh perbezaan fatwa dahulu dan sekarang dan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Baik, kemudian dalam fatwa yang dikeluarkan ataupun panduan berpuasa yang dikeluarkan oleh JAKIM pada tahun 2013 bagi prosedur yang melibatkan bahagian sulit perempuan, seperti dimasukkan tiub ke dalam private part ataupun ubat yang dimasukkan ke dalam bahagian dalam private part, sama ada vagina examination ataupun untuk mencuci bahagian dalam vagina, maka itu termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Itu adalah panduan pada tahun 2013. Kemudian begitulah juga sebarang prosedur bagi saluran kencing, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang dimasukkan pada bahagian dalam, sama ada lelaki ataupun perempuan, juga adalah perkara yang membatalkan puasa. Itu adalah panduan
berpuasa pada tahun 2013 yang dikeluarkan oleh JAKIM. Tapi ada kemudian fatwa-fatwa kemudian oleh pelbagai institusi yang membuat kajian. Mereka mengatakan bahawa oleh kerana alat yang dimasukkan dan juga bahan yang dimasukkan ke dalam bahagian sulit, sama ada lelaki ataupun perempuan, dia tidak sampai ke jauf yang dimaksudkan dengan tempat menghadamkan makanan. Maka dengan sebab itu ia tidak membatalkan puasa. Jadi sebab tu tuan-tuan dan perempuan jangan terkejut kalau melihat fatwa-fatwa negeri, kan, fatwa-fatwa antara satu negara dengan satu negara berbeza di antara satu sama lain berkaitan dengan apakah prosedur yang berkaitan dengan memasukkan alat ataupun bahan tertentu ataupun pemeriksaan pada bahagian sulit lelaki ataupun bahagian sulit perempuan itu. Ada fatwa kata batal puasa, ada fatwa kata tidak batal puasa. Jadi kenapa berlaku perbezaan pendapat ini ataupun perbezaan fatwa antara institusi-institusi ini adalah kerana ia bergantung kepada bagaimana institusi fatwa itu define, kan, definasi yang diterima oleh mereka, takrif yang diterima oleh mereka berkenaan dengan jauf, rongga, yang mana bila dimasukkan bahan ataupun benda ke dalam rongga itu ia membatalkan puasa. Jadi dengan sebab itu berlaku perbezaan fatwa, kan, di antara negeri-negeri dan juga fatwa antara satu institusi dengan satu institusi yang lain. Sebab jauf yang dimaksudkan itu sama ada dengan maksud makan ataupun tidak. Jadi di sisi fatwa yang mengatakan bahawa batal puasa kalau dilakukan pemeriksaan pada bahagian dubur ataupun vagina, maka mereka mengatakan bahawa itu kerana memasukkan sesuatu dalam jauf, dalam rongga. Yang mana kemudian institusi fatwa yang kata tidak membatalkan puasa, mereka mengatakan, mereka memberi alasan bahawa jauf yang dimaksudkan itu adalah pada sistem penghadaman dalam tubuh kita, itu jauf yang dimaksudkan. Jadi itu sebab kenapa tuan-tuan dan perempuan apabila mendengar ustaz-ustaz ataupun para penceramah ataupun fatwa-fatwa, kita boleh tengok perbezaan. Jadi wujudnya perbezaan. Jadi itu adalah satu keluasan dalam agama terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan sekalian. Baik, kemudian begitulah juga seperti penggunaan apa yang teropong lah, kalau kita guna bahasa mudah, kamera yang dimasukkan ke dalam melalui mulut kita ataupun melalui kemaluan belakang kita nak cek keadaan dalam tubuh kita, maka dalam panduan tahun 2013 dikatakan batal, tapi dalam fatwa-fatwa lain dikatakan tidak batal dengan sebab apa yang saya sebut tadi. Jadi ini adalah satu panduan secara umum kepada kita semua untuk kita alert tentang perbincangan hukum hakam dan juga fatwa, khususnya fatwa moden. Jadi saya ingin sekarang 8.46 saya bagi peluang kepada sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada sebarang soalan ataupun tidak faham dan sebagainya, maka dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik, kita buka soalan kepada jemaah, silakan tanya. Hajjah Naimah, ada persoalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kalau macam suntik insulin tu macam mana Ustaz? Baik, suntik insulin, wallahu alam, tadi di peringkat awal kuliah saya ada sebut secara sepintas lalu. Jadi oleh sebab ada soalan daripada puan tentang suntik insulin ini, sebenarnya bagi orang yang mengalami penyakit tertentu, contohnya kencing manis, kan, maka mereka menyuntik insulin, kan. Katalah kita suntik pada bahagian perut kita, kan, kita suntik pada perut, maka fatwa-fatwa yang terbaru yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dalam negara kita mengatakan bahawa suntikan itu tidak
tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Sebab dalam permulaan kuliah tadi saya ada menyebut bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh mufti wilayah persekutuan mengatakan bahawa sebarang suntikan pada bahagian kulit, kan, bila kita cucuk pada kulit kita itu, semua suntikan ataupun injection yang disuntik pada kulit kita itu tidak membatalkan puasa, termasuklah menyuntik insulin. Jadi jawapannya adalah tidak membatalkan puasa. Jadi sebab soalan itu ditanya seperti itu, saya ingin juga tambah sedikit tentang dialisis. Kan? Dialisis juga adalah satu isu yang ditanya kepada pejabat mufti wilayah persekutuan. Yang ada dengan saya ni adalah jawapan yang dikeluarkan oleh pejabat mufti pada tahun 2019. Ini Mei 2019, masih baru lagi, yang mana hukum berkaitan dengan rawatan dialisis pada siang hari Ramadan. Jadi apa yang dijawab, saya jawab secara ringkaslah, sebab pejabat mufti wilayah dalam jawapannya mengatakan bahawa ada dua kaedah yang biasa yang digunakan. Satu PD. PD ni peritoneal dialysis. Jadi PD ni yang mana cecair dialisis dimasukkan dalam rongga peritoneum di perut, ruang abdomen melalui satu tiub khas. Jadi itu satu contoh, kan. Yang keduanya yang dipanggil sebagai CAPD, kan, CAPD yang dilakukan oleh pesakit itu sendiri, yang dilakukan di rumah, kan, yang dilakukan di rumah. Satu lagi dipanggil CCPD, yang ini pun saya pun tak biasa, cuma saya baca sahaja untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi satu lagi yang dipanggil sebagai menggunakan HD, buah pinggang tiruan disambung dengan mesin penapis dan sebagainya. Jadi apa yang dalam jawapan oleh pejabat mufti tadi, semua kaedah rawatan bagi apa yang dipanggil sebagai rawatan dialisis ini, dia melibatkan isu berkaitan dengan jauf yang saya sebut di awal kuliah tadi, jauf. Apa maksud jauf? Sebab semua kaedah rawatan dialisis perlu melibatkan tebuk pada dinding kulit ataupun satu pembedahan kecil yang perlu dilalui oleh para pesakit dialisis. Maka ini antara perkara yang menjadi isu yang dibincangkan oleh pejabat mufti wilayah. Maka pejabat mufti wilayah membawa ta'rif ataupun definition jauf sebagaimana oleh Imam Ibn Ruslan. Dia kata bahawa setiap ain yang sampai kepada yang disebut rongga jauf melalui saluran terbuka dan dalam keadaan ingat, maka rongga tubuh tu apa dia? Perut, otak dan pundi kencing dan sebagainya, lubang dubur dan bahagian dalam telinga. Jadi ini antara definisi yang diberikan oleh para ulama. Jadi itu yang menyebabkan adanya fatwa-fatwa yang saya sebut tadi yang kata batal puasa dan sebagainya. Tetapi saya nak sebut kesimpulan saja sebab perbahasan ini panjang. Kesimpulan yang dibuat oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, semuanya itu tidak membatalkan puasa. Kan? Jadi semua itu tidak membatalkan puasa. Jadi itu antara perkara yang disebut oleh pejabat mufti wilayah. Cuma pejabat mufti wilayah dia akui bahawa perkara ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebab ada juga institusi fatwa lain yang kata batal. Memang kita akui benda ni khilaf. Contohnya fatwa yang kata batal, dua-dua kaedah dialisis itu batal puasa. Contohnya kalau di Arab Saudi itu dia ada satu institusi fatwa namanya Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiah wa Ifta. Mereka kata batal. Kemudian di Jordan fatwa mereka, institusi fatwa mereka namanya Darul Ifta. Darul Ifta Jordan kata batal puasa. Kemudian Majlis Akademi Fiqh Islam, Majma' Fiqhi, Majlis Akademi Fiqh Islam Antarabangsa tahun 2018 pun kata batal puasa. Kemudian tokoh mazhab Syafi'i contemporary namanya Dr. Wahab Az-Zuhaili pun kata batal puasa. Kalau Mufti Brunei Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, ni tahun 2001 pun kata batal puasa. Jadi itu contoh fatwa yang kata batal. Kemudian fatwa institusi fatwa yang kata tidak batal puasa,
Contohnya Mesir, kan Darul Ifta Misriyah, kata tidak batal puasa. Kemudian fatwa dalam negara kita yang kita panggil sebagai Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan. Ini negara kita punya, otoriti fatwa negara kita. Kata tidak batal puasa bagi dua-dua kaedah dialisis. Kemudian yang ketiganya MUIS, Majlis Ugama Islam Singapura. Di Singapura, fatwa yang mereka pakai tidak batal puasa untuk kedua-dua kaedah dialisis. Kemudian Mufti Tunisia Syekh Mukhtar As-Salami, kemudian Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala, kemudian Syekh Dr. Ali Qurrah Dari, ulama terkenal zaman ini. Kemudian banyak lagi lah tokoh-tokoh yang disebut yang mengatakan tidak batal. Maka yang dipilih oleh pejabat mufti wilayah ialah rawatan dialisis tidak membatalkan puasa. Jadi jawapannya tidak batal puasa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz kata kita boleh buat treatment gigi kan semasa kita berpuasa. Betul. Masa kita buat treatment tu kan, dia nanti spray air tu kan. Kalau kita tertelan air tu, Tertelan. batal tak? Terima kasih. Baik, sama-sama. Wallahu a'lam. Baik, oleh sebab tertelan dengan perkataan ter itu menunjukkan bahawa without intention, kan, bidun niyah, tidak ada niat. Bila kita tak ada niat, kita tak sengaja, maka ianya dimaafkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, lain-lain soalan? Rohani, silakan angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akak nak tanya, akak berumur 68 tahun. Lepas tu hari tu hari Jumaat pergi jumpa doktor lah. Doktor cakap akak dia tak dibenarkan puasa. Sebab dia kata gula dalam darah tinggi, banyak risiko. Lepas tu macam mana tu Ustaz? Nak tanya pendapat Ustaz. Baik, wallahu a'lam. Apabila doktor memberi nasihat supaya kita tidak berpuasa sebab boleh memudaratkan diri kita. Contohnya macam yang kakak sebut tadi, doktor bagi alasan isu kandungan gula dalam darah. Menyebabkan doktor kata bahaya kalau kita berpuasa. Jadi dalam agama kita ini, kalau doktor itu kita yakin, kan, doktor itu kita yakin nasihatnya itu betul, maka kita boleh terima nasihat itu. Jadi kita dimaafkan untuk tidak berpuasa. Maka kita boleh qada pada waktu lain jikalau kita dalam keadaan masih lagi mampu untuk qada. Tapi kalau kita tidak ada kemungkinan lagi, penyakit yang kita alami itu tidak memungkinkan untuk kita qada, maknanya sampai bila-bila pun kita tak boleh puasa, maka bagi keadaan pesakit seperti itu memadai kita bayar fidyah. Kita bayar fidyah. Jadi fidyah, kalau nak bayar fidyah, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan sekalian, better ataupun lebih baik kita rujuk ke website institusi zakat negeri masing-masing. Siapa yang duduk di Selangor, cek dengan zakat Selangor. Siapa yang tinggal di Johor, cek zakat Johor, berapa nilai dia. Ada negeri RM1 lebih, ada negeri RM4 lebih bagi setiap hari yang kita tinggalkan puasa. Jadi jawapan saya, kalau doktor itu kita yakin kebenaran nasihatnya, maka kita terima. Tapi kalau kita tidak yakin, kita boleh dapatkan second opinion, pendapat yang kedua daripada doktor yang kita yakin akan kejujuran ataupun akan ilmu dan kebolehannya dalam bidang perubatan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi ke? Rasanya dah tak ada lah Ustaz ke? Semua dah jelas ya. Ada dalam 3 minit lagi. Kita bagi peluang.
Assalamualaikum Ustaz. Okey. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadinya kesimpulannya Ustaz, berbeza pendapat tu disebabkan oleh definisi rongga ya. Betul, betul. Okey. Okey, terima kasih Ustaz, jelas. Sama-sama. Dia perbezaan pendapat itu berkenaan dengan definisi rongga sebab dalam nas Quran dan hadis yang jelas disebut ialah contohnya kita dilarang makan dan minum. Kita dilarang untuk mengadakan hubungan suami isteri. Jadi apabila itu adalah larangan yang jelas yang ada dalam Quran dan hadis. Cuma ada hadis-hadis tertentu menggunakan perkataan jauf. Jadi bila menggunakan perkataan jauf, para ulama berbeza pendapat. Maksud memasukkan sesuatu dalam rongga itu. Jadi pendapat yang pertama mengatakan bahawa maksud dia makan. Kan maksud dia makan. Jadi pendapat yang kedua yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah ialah apa-apa perbuatan walaupun bukan makan tapi kita masukkan sesuatu dalam rongga. Sebab tu zaman dulu-dulu kita biasa dengar siapa yang masukkan jari dalam hidung, dia korek hidung sebagai contoh, batal puasa. Siapa yang masukkan korek telinga, batal puasa. Jadi itu antara apa yang kita diajar dahulu. Jadi ini adalah fatwa-fatwa yang lebih jelas berkenaan dengan perbuatan-perbuatan itu sama ada batal ataupun tidak berdasarkan kepada perbincangan berkenaan dengan rongga ataupun jauf tadi. Wallahu a'lam. Puan Hajar, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak saya nak tanya tentang solat sikit? Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh Pak Hajar, boleh. Ustaz boleh ke kita buat jamak, solat jamak untuk solat jamak bila kita sakit? Faham. Wallahu a'lam, sembahyang jamak ni untuk orang sakit. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, panduan sembahyang bagi orang sakit, bagi pesakit di hospital, tuan-tuan dan perempuan boleh lihat fatwa yang diguna pakai adalah membolehkan kita jamak sembahyang. Baik, asalnya dalam mazhab Syafi'i, contohnya jamak ni waktu kita musafir sebagai contoh kan. Kita jamak dan qasar sekali. Kita jamak dan qasar. Kita gabung sembahyang Zuhur dengan Asar sebagai contoh. Lepas tu yang 4 rakaat kita pendekkan jadi, qasarkan jadi 2 rakaat. Jadi tapi bagi pesakit kita hanya jamak sahaja. Kita tak boleh qasar sebab qasar tu untuk musafir. Jadi kita jamak. Sebab apa? Sebab bila kita sakit, kita ada macam-macam masalah. Contohnya ada banyak wire, tiub dekat badan kita. Kadang-kadang orang yang jaga kita pun tak boleh nak jaga sepanjang masa ataupun mengalami kesukaran tertentu. Kadang-kadang masalah toilet dan sebagainya menyebabkan ada pelbagai kesukaran. Maka jalan keluar yang diberikan, yang disediakan oleh agama kita ialah dengan cara kita jamak. Jadi jawapan saya berdasarkan kepada panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak KKM, memang boleh bagi pesakit untuk jamak solat. Wallahu a'lam. Walaupun kita sakit di rumah, boleh tak Ustaz? Baik, bila kita sakit di rumah, bila timbul isu nak jamak, sudah tentulah timbul isu kenapa kita nak jamak kan. Jadi antara benda yang biasa ni sebab kita nak pergi toilet tu susah, nanti jatuh dan sebagainya sebab kita keseorangan ataupun pembantu yang ada pun anak kita yang kecil sebagai contoh. Jadi kita ada pelbagai kesukaran. Pergi ke toilet dalam keadaan kita sakit memang risikonya sangat tinggi. Zaman ini kita belajar tentang health and safety. Kita belajar tentang risk assessment. Jadi bila kita buat penilaian risiko dalam keadaan tubuh kita lemah dan sebagainya, dalam keadaan kita huyung hayang, pening dan sebagainya, bila kita pergi ke toilet, ke tandas, bilik air, ada risiko yang sangat tinggi untuk kita jatuh.
kan, sebab kita tergelincir, sebab kita lemah, macam-macam lah kan, sebab kita uyung ayang dan sebagainya. Maka kita tahu bila jatuh dah ramai dah yang kita tahu, ada yang patah tangan kan, ada yang patah tulang belakang jadi slip disc, ada yang terhantuk kepala. Jadi ini semua benda yang membahayakan, benda yang sangat memudaratkan. Maka boleh kita jamak semayang walaupun kita sakit di rumah, walaupun tidak di hospital. Yang penting ada keperluan kan, kita ada kebimbangan terhadap keselamatan diri kita untuk kita pergi ke toilet ataupun untuk kita ambil air semayang dan susah dan sebagainya. Contoh kita ambil air semayang, kita kena angkat bekas air sebagai contoh. Jadi itu menimbulkan kesukaran. Kita perlu pergerakan yang banyak, perlu turun dari katil, perlu bangun dari tilam. Dan itu boleh menyebabkan kita jatuh. Maka adalah lebih baik kita jamak semayang. Termasuk kita boleh tayamum kan. Kita boleh tayamum kalau sukar untuk kita capai kan bekas air ataupun punca air dan sebagainya, kita boleh tayamum. Jadi itu antara kemudahan dalam agama kita khususnya kepada para pesakit. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya Ustaz, waktu nak solat tu antara dua waktu ke, pada awal ke, pertengahan? Waktu Ustaz, nak solat macam mana tu? waktu nak solat jamak tu, adakah di antara zuhur asar ke ataupun pertengahan ke? Baik. Jamak semayang ni dia ada yang mudahnya yang kita boleh senang faham, ada 3 cara jamak semayang. Satu dipanggil sebagai jamak suri. Kalau nak eja tu S-U-R-I. Jamak suri. Jamak suri ni sebahagian ulama kata dia bukan jamak tapi dia nampak macam jamak. Iaitu kita sembahyang zuhur lewat waktu. Kan? Sekarang ni katalah asar pukul 4.30. Jadi kita sembahyang zuhur 4 suku, 4.15 ataupun 4.20, dekat-dekat dengan hujung waktu. Lepas tu masuk je asar 4.30, kita terus sambung dengan sembahyang asar. Itu dipanggil sebagai jamak suri. Ataupun sembahyang maghrib dengan isyak. Isyak, let's say isyak masuk 8.30 kan. Isyak masuk 8.30. So kita sembahyang maghrib pukul 8.20 ataupun 8 suku. Jadi bila kita habis sembahyang maghrib tu tinggal lagi 1 minit, 2 minit, beberapa minit je nak masuk isyak. Kita tunggu sekejap masuk isyak, kita terus sembahyang isyak. Itu dipanggil sebagai jamak suri. S-U-R-I kalau kita eja Roman lah, kalau kita eja dengan ejaan bahasa kita sekarang. Baik, itu jamak suri. Satu lagi yang kita boleh buat ialah jamak takdim. Jamak takdim iaitu kita contohnya zuhur dengan asar ataupun maghrib dengan isyak. Jadi jamak takdim kita ambil, kita tunaikan sembahyang yang kedua tu dalam waktu yang pertama. Contohnya sembahyang zuhur. Zuhur masuk pukul berapa? Let's say 1.30. Jadi 1.30 tu ataupun pukul 2 ke kita sembahyang zuhur. Lepas selesai sembahyang zuhur, kita terus dengan sembahyang asar. Itu jamak takdim. Ataupun maghrib dengan isyak. Sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Lepas kita sembahyang maghrib, terus kita sambung dengan sembahyang isyak. Itu jamak takdim. Kita ambil waktu yang kedua, sembahyang yang kedua tu sembahyang dalam waktu yang pertama. Yang ketiga yang dipanggil sebagai jamak takhir, kita mengakhirkan sembahyang. Maksudnya waktu yang pertama, sembahyang yang pertama tu kita tangguh. Kita sembahyang dalam waktu yang kedua. Jadi zuhur kita sembahyang dalam waktu asar. Jadi bila masuk waktu asar 4.30. Let's say pukul 5, pukul 6 kita sembahyang. Kita sembahyang zuhur dahulu 4 rakaat. Selesai sembahyang zuhur 4 rakaat, kita sambung dengan sembahyang asar. Samalah juga maghrib dengan isyak. Maghrib tu kita tak sembahyang waktu maghrib, kita sembahyang pukul 10 malam sebagai contoh dalam waktu isyak kan. Jadi kita sembahyang maghrib dulu pukul 10 malam, lepas tu kita sambung dengan sembahyang isyak dalam waktu isyak. Cuma sembahyang jamak takhir itu kalau kita tak sambung terus pun boleh. Ada gap antara dua sembahyang. Contohnya kita sembahyang maghrib pukul 10 malam, lepas tu kita nak rehat dulu. Dan lepas sejam pukul 11 tu baru kita nak sembahyang isyak, maka boleh. Sebab dalam jamak takhir tidak disyaratkan muwalat.
tidak disyaratkan berturut-turut. Tapi kalau jamak takdim disyaratkan berturut-turut. Lepas sembahyang yang pertama, terus sambung dengan sembahyang yang kedua. Tapi jangka waktu yang dibenarkan untuk ada selang waktu itu bagi jamak takdim adalah sekadar sembahyang 2 rakaat. Maknanya kalau kita batal wuduk sebagai contoh, ataupun kita nak rehat sekejap, nak betulkan kedudukan dan sebagainya, boleh dalam sekitar tempoh 2 rakaat sembahyang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz, sikit saya nak confirm Ustaz. Boleh, Tadi- boleh. Silakan. Ada khilaf kan dalam fatwa ulama. Kita ambil contoh tadilah soal dialisis kan. Macam di Malaysia kata kalau bila kita buat dialisis tu batal kan. Lepas tu ada yang ulama daripada negara lain yang kata tak batal. Jadi macam kita di Malaysia ni kita mesti wajib ikut fatwa daripada ulama Malaysia sahaja ke atau macam mana? Baik, yang dialisis tadi, yang saya baca dalam kuliah tadi, fatwa dalam negara kita kata tidak batal. Tidak batal puasa. Jadi bolehlah kita walaupun kita puasa waktu siang tu yang kita dialisis, jadi kita tak perlu qada lah. Sebab memang fatwa dalam negara kita kata tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya, kalau tangan kita berbalut, kita nak tayamum saja ke ataupun nak kena ambil wuduk dulu? Baik, wallahu alam. Bila tangan kita berbalut, ia dipanggil sebagai sapu di atas jabirah. Jabirah. Kalau sahabat-sahabat sekalian belajar fiqh, dia ada satu tajuk tu, berwuduk sewaktu kita ada balutan jabirah. Jadi jabirah ni, balutan ni, kita ada beberapa pilihan lah. Kita ada beberapa pilihan. Sama ada kita nak sapu air wuduk tadi di atas balutan itu ataupun kita nak tayamum. Jadi itu secara ringkas lah, walaupun ada perbahasan di kalangan para ulama, tapi untuk memudahkan kefahaman dan memudahkan kita amalkan, saya bagi 2 pilihan, iaitu sama ada bila tangan kita berbalut, kita ada 2 pilihan. Sama ada kita lalukan air, buat isyarat saja, jangan bagi dia basah kan, nanti lambat sembuh. Jadi kita just buat isyarat je, tangan kita basah, kita buang air semua, just lalukan di atas balutan tanpa perlu membasahkan, tanpa perlu membasahkan balutan itu. Itu pilihan yang pertama bagi siapa yang ada balutan di tempat anggota wuduk. Pilihan yang kedua ialah kita tak perlu ambil wuduk, tapi kita tayamum sahaja. Jadi tayamum tu kita menggunakan debu yang bersih, kan, debu tanah yang suci, yang bersih. Jadi sebab ada setengah orang dia susah nak tayamum kan, jadi dia senang ambil wuduk je. Ada orang dia wuduk tu yang susah, yang tayamum tu mudah. Jadi pilih apa yang memudahkan kita. Yang penting kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ya, maknanya tak perlu 2 sekali, no? Itulah yang saya sebut tadi, saya bagi yang mudah. Sebenarnya ada satu lagi pendapat yang kata 2 sekali. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat 2 sekali pun boleh. Cuma sebab kita ni sakit, bila kita sakit biasanya kita lagi susah daripada orang yang tidak sakit. Jadi orang yang tak sakit pun kalau buat 2 pun rasa susah, apatah lagi bila kita sakit. Tapi kalau sahabat-sahabat rasa nak buat 2-2 sebab nak ambil jalan selamat, antara pendapat-pendapat ulama tu sebab al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf tu memang dianjurkan dalam agama. Jadi sebagai siapa yang sanggup boleh buat 2 sekali. Tayamum dengan sapu di atas jabirah. Jadi kita ambil wuduk, lepas tu kita tayamum, kita gabung 2 tu sekali pun boleh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Saya bacalah soalan yang terakhir Ustaz ya, daripada Ya. Nur Asmah. Ustaz, kalau korek telinga, korek hidung tu adakah batal puas? Adalah batal
puasa? Adakah batal puasa sebab tak ada kaitan dengan rongga penghadaman? Itu soalan dia. Baik, wallahu alam. Inilah yang saya sebut seperti selalu tadi. Kita dulu-dulu memang masa kita kecil-kecil dulu, ibu-ibu, ayah-ayah kita, tok nenek kita selalu kata je tak boleh korek hidung, tak boleh korek telinga sebab itu membatalkan puasa. Baik, jadi apa yang kita bincang tadi ialah jauf. Jauf tu rongga. Jadi ringkasnya ialah yang dimaksudkan rongga ni di sisi mazhab Syafi'i ialah rongga dalam, bahagian dalam, batin. Jadi rongga bahagian luar, contohnya hidung kita ni kan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok hidung kita ni kan ada bahagian yang keras dengan bahagian yang lembut. Jadi bahagian yang lembut tu masih dikira sebagai zahir. Dia bukan bahagian dalaman. Jadi bila kita bersihkan hidung kita, kita masukkan jari kita di tempat yang walaupun dia lubang, dia rongga, tapi itu tidaklah membatalkan puasa. Jadi bahasa mudahnya, selagi mana boleh masuk jari, kebiasaan yang kita guna untuk kita bersihkan hidung kita tu tidak membatalkan puasa. Sama dengan telinga. Kan telinga, kita guna jari kita ataupun alat untuk keluarkan apa-apalah pada lubang telinga itu, selagi tak sampai ke dalam telinga. Maksud dalam telinga itu ialah gegendang. Jadi saya percaya bahawa tak ada di kalangan kita korek telinga sampai dekat gegendang tu. Kan itu dah boleh rosak telinga kita. Jadi selagi mana pada bahagian zahir walaupun dia dalam lubang tapi tidak sampai ke gegendang telinga, maka itu masih dianggap sebagai zahir telinga dan tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Kita alhamdulillah jazakallah khairan kepada Ustaz Dr. Ahmad Jailani. Dan terima kasih atas kesudian menjelaskan dan menghuraikan hukum-hukum permasalahan dan perkongsian serta pencerahan cukup jelas bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih kepada penaja atas sokongan dan semangat tajuk ini, dan juga terima kasih kepada para jemaah sudi duduk hingga ke akhir majlis ini bagi sama-sama kita mendapat manfaat dan pusat mula Ustaz tadi. Dan Ustaz, kita tutuplah ya Ustaz ya. Akhiri tangguhkan dulu majlis kita ini dengan tasbih kafarah, doa dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Ainun dan juga sahabat-sahabat sekalian sebab bersama dengan kita pada sesi pada pagi ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca pada setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku pohon kepada Engkau, yang pertamanya ilmu yang bermanfaat, yang keduanya adalah rezeki yang baik, dan yang ketiganya adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz.